Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pengajian ini, kita sekarang ini pada minggu pertama bulan Rajab. Jadi di amalan-amalan, di antara amalan-amalan yang sangat-sangat baik dan para salaf tidak pernah meninggalkan adalah kita beristighfar di bulan Rajab pada pagi hari sebanyak 70 kali dan pada malam hari selepas solat Isyak seperti waktu sekarang ini sebanyak 70 kali. Maka mari sama-sama sebelum kita mula pengajian ini, bulan Rajab, bulan istighfar, maka kita sama-sama beristighfar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir li warhamni wa tub 'alai, 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي ارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني 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 وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي ارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي ارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني 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 وتب علي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند مشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada malam Sabtu ini, pada malam yang ke-10 daripada bulan Rajab Al-Mubarak. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab itu bulan Allah, wa Sya'ban bulan aku, wa Ramadan bulan umatku. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkatkan kita pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan mulakan pengajian kita ini seperti mana yang telah ditertibkan. Maka sesiapa yang baca kitab, falyatafaddal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin radhiyallahu ankum. Amin. Muka surat 79. Wajib bijaksana dalam menyeru kepada yang benar. Ketahuilah, sesungguhnya sifat lemah lembut dan belas kasihan dengan menjauhi kekasaran dan kekerasan adalah jalan utama untuk menarik orang ramai kepada jalan yang benar dan patuh akan perintah Allah Ta'ala. Kendala anda bersifat demikian terhadap orang-orang yang anda menyuruh atau melarang serta memberikan nasihat dari kaum muslimin. Anda harus bijak dalam seruanmu, bicara kepada orang itu sendirian dan dengan lemah lembut, sekadar yang terdaya seraya serendahkan diri, tanda belas kasihan. Kerana sifat belas kasihan itu jika ada pada suatu perkara, nescaya ia akan mendatangkan kebaikan, dan apabila ia dicabut dari sesuatu perkara, nescaya ia akan mendatangkan keburukan. Demikian maksud dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Oleh kerana rahmat Tuhan, maka engkau ya Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka. Andai kata engkau bersifat kasar dan berhati bengis, nescaya mereka akan lari dari sisimu. Ali Imran ayat ke-159. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita sama-sama mendengarkan apa yang dibacakan di dalam kitab yang kita gunakan ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang sering kita sebut namanya ataupun sering kita sebut Imam Haddad, merupakan salah satu daripada orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bukan seorang hanya kekasih, tetapi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan seorang wali min auliyaillah, seorang yang sangat-sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada usia mudanya itu mengalami sakit sampai hilang penglihatan matanya, tetapi hatinya tidak buta. Dan alhamdulillah, dengan sifat ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat tinggi, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad bukan hanya menyusun sebuah wirid bacaan yang sering kita dengar, Ratib Al-Haddad, seperti tadi sebelum solat Isya kita baca bersama, tetapi terdapat juga tulisan-tulisannya yang lain. Di antaranya adalah kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, iaitu nasihat agama dan wasiat iman, yang telah diterjemahkan kepada lebih daripada 70 bahasa. Itu apa yang saya tahu. Dan beliau juga terdapat tulisan-tulisan kitab-kitab yang lain. Dan di antara kitab-kitab beliau yang sangat-sangat baik selain daripada Nasaihud Diniyah ini yang kita baca adalah kitab Tathbitul Fuad, dan juga kitab-kitab, banyak lagi tulisan-tulisan beliau. Alhamdulillah, setiap kali tatkala kita membaca tulisan beliau, karangan beliau, baik ia berupakan kitab ataupun berupakan wirid, akan terketuklah pintu hati kita. Walaupun orang itu tidak faham bahasa Arab, akan terketuklah pintu hati orang tersebut. Dan kalau benar-benar ia membacanya, ia mempelajari dan mempelajari kitabnya dan membaca wirid-wiridnya dengan hati yang ikhlas pada Allah Ta'ala, akan terkeluarlah dan menitislah air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah menjadi sebuah kelaziman bagi para alim ulama, wabil khusus di negara Hadramaut, di Kota Tarim ataupun di luar Kota Tarim, kitab-kitab Imam Haddad ataupun kitab-kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sudah menjadi sebuah bacaan. Kalau khatam diulang lagi, habis satu kitab pindah ke kitab lagi satu, habis satu kitab pindah ke kitab lagi satu, begitulah seterusnya. Dan setiap kali tatkala membaca kitab Habib Abdullah Al-Haddad, walaupun telah dibaca beberapa kali, pasti akan mendapatkan kefahaman yang baru, pasti akan mendapatkan ilmu yang baru, seolah-olah seperti baru kita pelajari kitab tersebut. Begitulah dia. Dan salah satu daripada apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang kita baca sekarang ini adalah merupakan salah satu ajaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang rasul, tetapi beliau juga seorang ayah kepada anak-anaknya, juga seorang suami kepada istrinya, juga seorang ketua kepada kaumnya, dan juga merupakan seorang presiden, boleh kita jelaskan sultan, raja kepada umat semuanya ini. Dan Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh, kerana Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji oleh Allah Ta'ala? Dengan kita semua mengetahui, masyhur keterangan ini, Allah memperjelaskan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para alim ulama memperjelaskan, kalau dengar
ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan ataupun memuji pada Nabi SAW, maka jawab kita. Kerana apa? Itulah dia pangkat kebesaran Nabi SAW. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaih, la ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat apa? Sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia. Dan kita lihat salah satu daripada ajaran dan akhlak Nabi SAW yang kita baca ini sekarang, diperjelaskan dan diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad berkenaan perkara ini, menjelaskan sesungguhnya sifat lemah lembut dan belas kasihan dengan menjauhi kekerasan, dan kekerasan adalah jalan utama, dan kekerasan adalah jalan utama untuk menarik orang ramai kepada jalan Allah yang benar dan patuh akan perintah Allah Ta'ala. Hendaklah anda bersifat demikian. Pendek kata, didatangkan satu ayat Al-Quran oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ini ayat ini di dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-159. Ya, ayat ini kalau kita buka, yang apa yang ada dekat dalam kitab kita ini separuh daripada ayat 159. Kalau kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala jelaskan, ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita kupas ayat Al-Quran ini para jemaah sekalian, sempat tadi saya murajaah sedikit, tak pandai kita baca kitab bahasa Arab, jadi kita bacalah kitab terjemahan saja. Berkata seorang ulama besar di negeri mana? Negeri kita ni. Negeri kita ni para jemaah sekalian. Banyak orang tak tahu. Zaman sekarang sudah banyak orang tak tahu, dan sangat sikit orang baca kitabnya. Ya, berkata seorang ulama besar, almarhum Al-Arif Billah Al-Mufassir, beliau seorang ulama ahli tafsir, pakar tafsir, almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri radhiyallahu an, yang kita selalu sebut namanya Ustaz Abdillah, mempunyai sebuah karangan kitab yang cantik sekali. Dinamakan kitab itu Pelita Al-Quran. Sangat-sangat cantik. Beliau memperjelaskan berkenaan tentang ayat ini, bahawasanya menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana bersikap lemah lembut dan tidak lekas marah, tidak hot temper. Saya rasa semua kita tahu cerita Avengers, ya, tahu dengan Incredible Hulk. Kalau dia mengamuk, apa jadi para jemaah sekalian? Bukan hanya baju seluar dia koyak, siapa kat depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah semua hancur. Ini hot temper. Jadi apakah agama Islam tak boleh ke orang nak marah, tak boleh ke? Boleh marah. Ada cara dia marah. Ada caranya untuk kita marah. Tak boleh sesuka hati kita nak marah orang, walaupun orang itu melakukan kesalahan. Tak boleh kita terus marah orang, mengherdik orang, memaki hamun orang di depan khalayak orang ramai. Tak boleh. Perlu untuk kita nak marah orang tersebut pun, orang tersebut pun diajarkan oleh para alim ulama. Cermin diri kita. Boleh tak aku tegur orang tersebut? Kalaulah aku sendiri tak betul nak tegur orang, sudah, lebih baik jangan tegur sudah. Lebih baik tegur diri sendiri. Ya, lebih baik tegur diri sendiri. Dan Nabi SAW sifatnya lemah lembut, latif, lembut. Nabi SAW sangat-sangat lembut, sampai-sampai diperjelaskan tatkala Nabi SAW itu disiksa, dihina dan sebagainya. Sampai-sampai kalau kita buka sejarah, saya rasa semua kita tahu apa gelaran Nabi SAW. Salah satu daripada gelarannya Al-Amin. Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Orang yang benar. Ya,
orang yang baik. Orang Mekah sendiri, Nabi dilahirkan di mana? Mekah. Senang cakap IC Nabi, IC Mekah, citizen Mekah. Orang Mekah tak terima ajaran Nabi SAW, tapi mereka percaya Nabi ni orang baik. Maka bila datang musim untuk bertijarah, musim untuk berniaga, orang Mekah ni dia akan berniaga ke negeri Syam, negeri Arab yang mana-mana. Maka rumah tangga mereka, isi rumahnya, ladang ternakannya, ladang kurmanya, ladang kambingnya, ladang untanya, siapa yang dipasrahkan untuk jaga? Nabi SAW jaga. Tapi mereka tak percaya dengan Nabi SAW. Tak percaya mereka dengan Nabi SAW. Tapi bila mereka balik ke kampung halaman mereka, apa jadi? Rumah tetap ada, isi rumah tetap ada, ladang-ladang kurmanya segar-segar, kurmanya bagus-bagus, ladang ternak kambing untanya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Masya Allah. Walaupun tak percaya dengan Nabi SAW, walaupun mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW. Nah, di sini para jemaah sekalian, yang perlu untuk kita faham, banyak zaman sekarang perkara inilah yang tak ada. Apa dia? Nabi SAW, orang buat jahat, Nabi balas dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan, itu bukan cara Nabi SAW. Kalau bukan cara Nabi, itu bukan ajaran Nabi SAW. Jadi ajarannya siapa? Sudah terang, ajarannya syaitan. Kenapa pula kita kena bangga? Bila kita buat sesuatu, orang balas dengan kejahatan, kita pun balas kembali dengan kejahatan, dan kita bangga, dan akhirnya kita jelas apa? Puas hati aku. Padahal itu bukan puas hati, itu syaitan itu. Zaman sekarang banyak seperti ini. Ya, banyak seperti ini. Ya. Kerana apa banyak seperti ini? Kalah kita dengan hawa nafsu. Kalah kita dengan apa? Dengan tak dapat tahan kita punya nafsu amarah tu, kita tak dapat tahan. Ya, akhirnya apa? Kita pun dengan syaitan satu grup. Bayangkan kalau orang bilang kita, engkau ni syaitan lah, marah tak kita? Marah kita, tak mau. Tapi hakikatnya, kenapa kita perlu seperti itu? Nah, dan boleh kita ambil kesimpulan lagi para jemaah sekalian, kita hidup dekat dunia ni, dia tak ada multiple choice. Kalau kita ambil exam, ada multiple choice A, B, C, D. Kita hidup kat dunia ni, multiple choice kita tak ada. Choice yang paling bagus, pilihan yang paling bagus untuk kita adalah pilihan yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pilihan Allah Taala? Pilihan Allah Taala cuma satu saja. Mesti melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak melalui pintu Nabi Muhammad SAW, oh tak boleh para jemaah. Tak boleh para jemaah sekalian. Jadi macam mana kita nak sampai kepada Nabi SAW? Dia perlu ikut para alim ulama. Ya. Kalaulah contoh, kita buka Quran, faham ke kita Quran? Tak tahu, jadi terpaksa, jadi perlu buka tafsir Al-Quran. Itu dia. Baca hadis, tak faham hadis tersebut, perlu buka kitab apa? Keterangan hadis. Kalau hadis Imam Bukhari, buka kitab Fathul Bari. Kalau hadis Imam Muslim, buka Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Mereka lebih mengetahui. Apa Allah sebut di dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kamu semua kepada ahla zikri. Ahla zikri inilah, ini dia. Ahla zikri inilah para alim ulama, orang-orang yang pakar, orang-orang yang lebih alim, lebih arif, orang-orang yang lebih apa? Orang-orang yang lebih faham daripada kamu. In kuntum la ta'lamun. Sekiranya kalau kamu tak tahu. The problem zaman sekarang, semua orang tahu. Tahu. Pergi pasar banyak, tahu tempe banyak. Ya. Seharusnya, apa salahnya kalaupun kita tahu, tapi kita tak tahu, biar dapat keterangan yang baru. Boleh, tak jadi masalah.
Hakata, begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Banyak zaman sekarang orang tinggalkan perkara-perkara seperti ini. Tahu-tahu tup. Oh, ini keterangan yang saya faham Ustaz. Alif lam mim. Saya tahu tafsirnya apa. Alif tu Allah. Mim tu Muhammad. Habis lam. Ni saya tengah fikir ni Ustaz, lam ni apa? Saya tahu lam dia apa. Apa Ustaz? Lempang. Minta maaf lah baju sekalian. Alamak, Ustaz garang lah, minta maaf lah ya. Cuba kita buka tafsir. Ulama tafsir hebat-hebat, agung-agung tafsir tu. Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, Alif Lam Mim, mereka jelaskan apa? Allahu a'lamu bimuradih. Allah lebih mengetahui tentang maksudnya. Dah ulama tafsir jelas macam tu. Kita pula faham tafsir gitu. Oh, saya dah khatam Quran dah. Kau khatam Quran sekali saja. Itu pun tak betul baca tak tahu. Ulama-ulama lain khatam Quran berkali-kali. Itu pun la ilaha illallah. Di sini diperjelaskan lagi oleh Hadratul Marhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, memperjelaskan kerana sikap lembut, bersikap lemah lembut dan tidak lekas marah terhadap sesiapa walaupun mereka telah membuat perkara-perkara yang tidak menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Mereka inilah yang disebutkan oleh para alim ulama, orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga keterangan para alim ulama tafsir jelaskan ayat ini diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Uhud. Kenapa para jemaah sekalian? Ya, kita mengetahui bahawasanya para sahabat-sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli pemanah turun daripada bukit tersebut, dan waktu itu panglima Quraisy pada saat tersebut yang belum memeluk agama Islam mengetahui taktik ini dan dia pusing. Akhirnya diserbu Nabi SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Siapa dia? Khalid bin Walid. Walaupun Khalid bin Walid membawa bala tentera orang-orang Quraisy Mekah pusing dan menyerang Nabi SAW daripada belakang, akhirnya beliau melutut depan Nabi, memeluk agama Islam, dan Nabi SAW tak pernah marah. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid bila dia memeluk agama Islam, Masya Allah, kalau buka sejarahnya Sayyidina Khalid bin Walid, Masya Allah, kalah kita para jemaah sekalian. Kita tahu pencak silat ke, tahu kungfu ke, tahu taekwondo ke, tahu apa tu? Ip Man kalah kita para jemaah sekalian. Sayyidina Khalid bin Walid, Masya Allah, la ilaha illallah. Kalau buka sejarah dia para jemaah sekalian, time dah 9.30, tak cukup kita ya. Nanti mudah-mudahan lah kalau ada waktu kita sambung lagi insya-Allah. Dan diperjelaskan lagi oleh almarhum Al-Habib Abdullah, memperjelaskan sifat pelembut yang telah dikurniakan oleh Allah kepada nabinya telah banyak membantu kejayaan perjuangan dalam menegakkan ajaran agama Islam. Ini perlu ada sifat lemah lembut, kasih sayang. Ya. Saya ambil contoh. Katakan Al-Mukarram Akhina Al-Karim Ustaz Selamat buka kedai jual sabun. Saya buka kedai jual sabun. Awak datang kedai saya, awak buka pintu, awak belum beri salam, saya tengok awak, saya bilang, nak apa? Awak dah nak beli dah yang sabun saya jual ni, bagus ni sabun saya jual. Gara-gara saya tanya, nak apa? Kau beli tak beli? Tak bayar. Tahu-tahu masuk kedai Ustaz Selamat, awak buka pintu, awak belum beri salam, Ustaz Selamat dah, Assalamualaikum, apa khabar, baik, jemput duduk silakan, bilang. Apa khabar? Dia tanya, padahal awak baru pertama kali jumpa dia. Dia tanya khabar awak, dia tanya ahli keluarga awak sihat tak sihat, kedua-kedua. Agaknya lah sabun yang Ustaz Selamat jual tu tak ada kat kedai saya tau. Yang saya punya sabun tu hanya saya je kedai jual sabun macam tu. Agaknya awak beli kedai sabun Ustaz Selamat tu
kedai saya. Awak beli kedai Ustaz Selamat punya sabun. Kalaulah awak masuk cuma nak beli satu sabun gara-gara sopan santun lemah lembutnya Ustaz Selamat, agaknya berapa banyak awak beli? Mesti beli lebih daripada satu lah. Begini dia para jemaah sekalian. Begini dia para jemaah yang dirahmati Allah. Kita buat apa sekalipun, kita naik Grab ke, ya, kita bertegur, kita jumpa orang ke, tapi kalau orang tu kasar dengan kita, beli barang kasar dengan kita bilang apa? Customer always right, yang kita bilang kan? Betul tak? Agaknya kita nak beli lagi tak? Tak nak beli kita. Saya jual ikan, awak datang dalam, bang, ini ikan apa? Ini ikan laut, ini ikan sungai, pilih, kau nak beli, tak nak beli sudah. Agaknya beli tak? Tak beli. Tak beli. Tapi kalau awak datang kedai lain, bang, ini ikan macam mana? Ini ikan ni gini. Harga dia begini. Boleh tak? Okey, setuju tak awak? Awak nak ikan ni? Okey, ikan ni awak nak macam mana? Nak potong macam mana? Nak potong gini ke gitu ke gini? Agak-agak awak beli berapa banyak dengan dia? Paling-paling awak beli banyak dengan dia. Sedangkan dengan saya, tak payahlah je ni. Kasar je orang dia. Betul tak betul baju sekalian? Ni dia sifat lemah lembut ni. Lemah lembutnya Nabi SAW, inilah akhlak yang mulia, akhlak yang agung, sampai kekerasan tu jatuh di depan Nabi SAW. Sampai kekerasan itu jatuh depan Nabi SAW. Sebab itu Nabi berjaya masuk kembali ke kota Mekah. Disebut dengan apa? Amul Fatah, pada tahun pembuka. Dan masuk kota Mekah, apa jadi para jemaah sekalian? Takut orang-orang kota Mekah. Muhammad datang balik ni, dia nak serang kita ni. Semua masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap. Ada yang lari keluar kota Mekah, naik ke atas gunung Gadang, takut. Nabi masuk ke kota Mekah, apa Nabi buat? Nabi bebaskan kota Mekah. Keliling kota Mekah banyak berhala. Dalam Kaabah pun ada berhala. Habis dipecahkan oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi jelaskan dalam hadis, diperjelaskan apa? Para jemaah sekalian, wahai penduduk ahli Mekah, siapa yang ada di tanahnya, di rumah masing-masing, di rumah Abu Sufyan, semuanya selamat. Dan pergilah kamu semua merdeka. Lihat, ini cara Nabi SAW. Tak pernah balas pun. Tapi kita zaman sekarang ni hilang, sifat lemah lembut ni hilang. Cepat marah. Ustaz, jangan sebut nama dia. Apa pasal? Berdesing telinga saya. Wow. Ya. Dia berdesing Ustaz, saya bayang-bayang dia tak boleh tengok. Masya Allah, la ilaha illallah. Ya. Dah lah, dia datang jumpa awak ni, minta maaf. Tak ada, hari raya kau tak melutut depan aku. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Apa salahnya? Sudahlah cakap, saya minta maaf, saya maafkan. Apa yang cerita saya? Tapi Ustaz, saya dah minta maaf, dia tak nak maafkan saya. Itu sudahlah, kita dah jalankan tanggungjawab kita. Dia yang tak nak maafkan kita, sudah, kita doakan dia. Ya, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Sifat ni hilang zaman sekarang ni. Sama juga seperti apa? Sama juga para jemaah sekalian, kalau dia urusan agama, sama. Urusan agama sama. Apa maksudnya sama? Yalah, kita faham kalau bersentuh lelaki perempuan batal. Dia punya fahaman bersentuh lelaki perempuan tak batal. Takkanlah kita nak bilang dengan dia, kau tak ikut cara aku, kafir kau, masuk neraka, bid'ah. Apa syurga dengan neraka tu dia punya kan? Bukalah, belajarlah betul-betul, tengok. Pendapat Imam Syafi'i macam ni, pendapat Imam Maliki macam ni. Gitu dia. Ya. Jangan pening-pening kepala. Zaman sekarang susah. Orang nak give and take tu susah. Ya, susah. Kalaulah dia dah happy dengan satu cara saja, apa salahnya kalaulah hari ini air ni gelasnya hitam, taruh di sini, minggu depan airnya gelasnya hitam tapi taruh sini. Okey apa? Tetap air apa kan? Tetap air juga saya dapat minum. Selesai problem para jemaah sekalian. Tapi ni zaman sekarang ni susah. Cuba kalau kita keras. Apa jadi para jemaah sekalian?
Saya ambil satu contoh lagi lah, saya kasih senang pada jemaah sekalian. Ustaz Selamat pun tahu ni jemaah sekalian. Ya, kita sama-sama belajar dekat Hadramaut dulu. Ya, agak-agak orang perempuan di Hadramaut macam. Kita nampak muka dia. Bukan nampak muka dia, suara tak dengar. Suara tak dengar. Bila saya balik Singapura, ya, nak berumah tangga, pertama dia tanya dengan saya, "You nak I pakai nikab ke tak nak?" Saya dah tengok dia dah. Dia tak biasa pakai nikab ni. Kalau saya keras, no, cara Hadramaut macam ni. Ni pernah terjadi kepada diri saya para jemaah sekalian. Sebab sudah terbiasa dengan cara Hadramaut. Bila saya balik rumah, tutup pintu semua, orang ketuk tekan bel, saya tengok, saya pip dekat hall, tengok orang perempuan. Saya pun panggil arwah umi saya, umi, orang perempuan. Asan tak tahu. Saya masuk bilik, saya tutup pintu. Siapa perempuan yang datang tu? Yang datang makcik saya. La ilaha illallah. Nangis dia. Aku dah lama tak tengok Hasan. Kenapa lah Hasan tak nak keluar? Umi saya sampai masuk bilik, Hasan, keluar Hasan. Orang, ya, makcik datang ni. No. Tak mahu saya. Bahkan keluar rumah pun saya tak nak. Baru-baru balik dulu. Kalau pergi sembahyang Jumaat ini syal ni pada jemaah sekalian, saya tutup gini, saya jalan. Saya tak mau tengok depan pun. Ya. Kalaulah saya amalkan seperti itu pada jemaah sekalian, jangan haraplah kaum ibu tu saya suruh buka pintu, aku suruh tutup tu pintu. Tu dia, kita kena akhirnya, ya, bila kita buka kembali kitab-kitab fikih, dinasihatkan oleh para alim ulama. Apa berkata salah satu daripada guru-guru kita, almarhum al-arif billah al-murabbi al-habib Ahmad bin Muhammad bin Subin. Beliau jelaskan dengan saya apa? Fikih itu dia bukan gini, dia bukan gini, dia gini fikih. Ada kalanya fikih itu dia boleh begini, ada kalanya fikih itu dia boleh begini, ada kalanya dia mesti begini. Tengok para jemaah sekalian. Maka begitulah dia. Habis cerita selesai. Sama juga ni. Kejap lagi dia nak sampai tu para jemaah sekalian tahu. Cerita lain tak ada. Itu juga cerita dia. Sampai naik bosan dengar. Apa dia? Ni kejap lagi bulan puasa. Apa orang cakap bulan puasa? Dia bukan masalah bubur masjid. Tak ada. Engkau tarawih berapa rakaat? Saya sampai bosan nak jawab. Cakap 8 salah, cakap 20 salah. Ya? Suka-suka pula dia bilang. Kau buat 20 masuk neraka kau. Ini buat 20. Allahu akbar. Orang cakap Allahu akbar masuk neraka. Wah, pelik sungguh. Ini fahaman yang keras. Ataupun sebaliknya, kau buat berapa? 8. Pemalas kau. La haula wala quwata illa billah. Apa masalah dia nak buat 8? Biarlah sudahlah. Dia nak buat 8, biarlah sudahlah. Sebab saya tahu ustaz hadisnya gini. Okeylah, awak nak buat 8, buatlah 8 kasawal lah. Kita sangka baik. Apa pasal dia buat 8? Oh, dia nak kena pergi kerja malam. Habis dah selesai. Apa pasal dia buat 20? Oh, besok dia tak kerja, sebab tu dia buat 20. Yang paling penting sekali, dia sibuk kan tanya 8, 20 kan. Cuba kita tanya dengan dia, awak buat 8 ke 20? Saya sebenarnya 8 tak, 20 pun tak. Buang kat laut dulu. Buang kat laut ni para jemaah sekalian. Apa masalahnya? Apa masalahnya? La ilaha illallah. Memanglah keterangan para alim ulama buat tu. Masjidil Haram buat 20. Masjid Nabawi buat 20. Awak tak percaya tanya Ustaz Selamat, kita ke Hadramaut buat tarawih berapa rakaat? Berapa Ustaz? Tiap-tiap malam 100 rakaat boleh Ustaz? 100 rakaat para jemaah sekalian. Macam tu. Ya, dah buat 100. Masuk mana? Neraka Jahannam. Neraka di atas, Jahannam bawah lagi. Macam mana? Boleh sekalian. 100 rakaat buat tu. La ilaha illallah. Ulama-ulama sadar lagi jelas kenapa? Bulan Ramadan, bulan ibadah. Kuat-kuatlah kita ibadah. Kita tengok guru-guru kita yang dah nak bangun pun susah, nak jalan pun susah, dia lagi kuat daripada kita. Allah yarham al-murabbi Habib Salim bin Abdullah bin Amr Syatiri. Nak jalan tak kuat tu, masih kita yang sihat masih tak ada apa-apa, kena 8 dah, pinggang sini sakit gini, macam-macam cerita lagi lah.
Dah dapat masjid, aircon, kapet cantik, bagus, gedebak-gedebuk, ada saja komplain dia. Apa pasal? Imam dia slow sangat lah. Dah dapat imam yang power sikit, imam power sikit, panjang sangat lah. Ya Allah, Ya Rabbi. Dah everything okay, pun ada komplain juga. Apa? Masjid ni dia tak kasih air free lah. La ilaha illallah. Dah dapat air pun komplain juga. Bungkus-bungkus tak ada. Kau sekali aku bedal baru kau tahu kebenaran. Ini fahaman kena betul para jemaah sekalian. Fahaman tak betul susah. La ilaha illallah. Agaknya lah ya, kalaulah ya saya dengan kawan-kawan saya, teman-teman kita ni ya, selamat ya, kita kalau buat maulud cara orang Hadramaut tak ada orang mau datang para jemaah sekalian. Apa pasal? Ya, maulud cara sana kopi gelas kecil, air sejuk, dah selesai. Makan-makan tak ada? Tak ada. Sini dengan maulud apa? Mandi, biryani, kapsah. La ilaha illallah. Datang pula pandai ujung-ujung je tinggal Rabbana atina. La ilaha illallah. Minta maaf lah para jemaah sekalian ya. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga pengajian ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah. Macam mana Ustaz, boleh teruskan lagi Ustaz? Lagi 1 minit je ni. 45 boleh terus. Awak nak balik? Awak nak balik? Kalau awak tak nak balik, duduk sini lah. Saya nak balik. Dan diperjelaskan lagi oleh para alim ulama berkenaan tentang ayat tersebut. Kerana Nabi SAW lemah lembut, dan Nabi SAW apa? Kalau kita lihat pada ayat tersebut, Nabi SAW apa lagi sifat Nabi SAW? Nabi suka apa? Nabi suka duduk musyawarah. Ya, Nabi suka duduk musyawarah para jemaah sekalian. Musyawarah bagaimana? Ya, musyawarah duduk para jemaah sekalian. Ya, Nabi suka apa? Nabi suka bincang-bincang. Ada masalah, jangan selesaikan sendiri-sendiri. Mari duduk sama-sama. You cakap apa you punya problem, apa you punya suka, apa you punya tak suka, apa begini begitu. Mari duduk sini, cakap. Ini cara dia para jemaah sekalian. Apa dia? Senang cakap, zaman sekarang kita brainstorm lah para jemaah sekalian. Keluarkan semua apa dia. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan main hakim sendiri. Jangan mengambil keputusan sendiri. Memang perlu ambil keputusan sendiri, itu memang perlu. Tapi ada caranya para jemaah sekalian. Ada caranya. Ya, dan pasti dalam satu negeri, satu keluarga perlu ada kapten. Dalam family, kaptennya ayah. Cuba kita tengok kapal terbang, berapa banyak kapten dia ada? 1, 2? Satu je kapten. Kapten satu je. Lagi satu, ya, lagi satu lah, itu co-pilot. Ya. Agaknya kalaulah ada 2 kapten, satu kapten bilang belok kiri, satu kapten bilang belok kanan, apa jadi tu kapal terbang? Kita kat dalam tu, la ilaha illallah, sengsara kita para jemaah sekalian. Satu bilang naik, satu bilang take off, satu bilang landing. Macam para jemaah sekalian. La haula wala quwata illa billah. Tapi kena buat keputusan. Keputusan dia apa? Duduk ramai-ramai buat keputusan. Dan duduk ramai-ramai seperti sekarang ni, kita duduk ramai-ramai. Ini bukanlah cara baru. Ini cara sudah ratusan tahun, dan boleh kita jelaskan ribuan tahun. Di zaman Nabi SAW sudah duduk seperti ini. Sudah duduk seperti ini. Saya ada sebuah kitab lama, kitab ini menceritakan berkenaan tentang apa? Tentang macam mana zaman-zaman sahabat dulu. Mereka duduk ramai-ramai. Grup duduk. Seperti apa yang kita buat sekarang ini. Pengajian-pengajian semuanya duduk grup, in grup, yang disebut dengan halaqah. Itu ada barakahnya besar. Duduk ramai-ramai, mesyuarat ramai-ramai, belajar ramai-ramai. Tapi mesti ada yang pimpin lah. Kalau tak ada yang pimpin, tak boleh para jemaah sekalian. Dah
kita dah brainstorm everything, barulah dia buatkan keputusan. Keputusan dia macam mana? Keputusannya sebab sudah ditertibkan paling maksimum 9:45, maka keputusannya 9:45. Wallahu alam. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Ingatkan apa ustaz nak cakap? Ya betul lah dia para jemaah sekalian. Kita nak cakap apa lagi para jemaah sekalian kan dia? Begitulah dia. Alhamdulillah, walaupun kita dapat baca satu bab saja, cukuplah alhamdulillah. Walaupun sikit tak apa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ini yang kita nak. Awak tiap-tiap minggu datang masjid Makam ikut roha, apa yang awak belajar? Sama juga, ustaz tu cakap-cakap, ustaz ni cakap apa? Islam juga lain, tak mau. Kita mau ada, kita mau apa? Kita mau tu, minggu lepas ustaz ni cakap gini, minggu ni ustaz ni cakap gini. Begitulah dia, ya. Al-Fatihah. Anallahu ya'fu anna wa an walidina wa an auladina وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يرزقنا وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواها والقراءة في هذا المسجد حاجي محمد صالح تحت المقام صاحب الولاية الكتب الحبيب نوح بن محمد الحبشي رضي الله عنه وعلى من نوى أسلافنا الصالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا الحافظ المسند سيد الوالد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.